Aku melanjutkan pengajian aku di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai selama 4 tahun dalam jurusan Kejuruteraan Mechanical Industry. Dan Alhamdulillah, pada tahun 2010 aku berjaya menamatkan pengajianku. Sejurus tamat belajar, aku memulakan kerjaya di Venture Technecom Sistem Sdn Bhd di Tebrau. Tapi aku hanya bertahan selama 2 bulan kerana aku tidak gemar dengan environment di sana. September 2010, aku mula bekerja di Autotrack Machinery. Aku suka kerja di sini sebab selalu pergi luar, dapatlah tengok awan dan laut. Kemudian pada Oktober 2010, aku mengikuti Majlis Convocation di Universiti Teknologi Malaysia. Syukur Alhamdulillah, belum graduasi, aku dah dapat kerja. Masa tahun 2011 aku tak tahu apa arah tuju aku. So, aku belilah kereta. Dengan ada kereta, aku dapat pergi gig apa semua. Tahun ni juga ramai kawan-kawan aku kahwin. Melawatlah diorang. Masuk 2012 barulah ada kesedaran. So belilah rumah. After that, macam biasa, hang out dengan kawan-kawan. Tahun ni juga aku dapat main band dengan kawan-kawan aku. Last kali aku jadi funder kepada Padang Futsal ni. Kat sinilah aku belajar ilmu berniaga. Masuk tahun 2013, trend GDT tengah meletup. Time ni memang rajin pergi stadium. Siap bawa awet lagi. Hujung-hujung tahun 2013 tu, aku mula ada kesedaran lah untuk orang kata menambah baikkan diri aku. So aku belajar saham. Bila dah belajar, aku ajar pula kawan-kawan aku. So daripada seorang, and then ramai. 2014 ni adalah permulaan fasa baru dalam hidup aku. Aku kahwin bye. Aku kenalkan, inilah ex-girlfriend aku. Lepas je habis honeymoon, boleh cakap setiap hujung minggu aku ajar kawan-kawan aku saham. Sampai satu tahap aku boleh buat kelas melancong satu Malaysia. Selain saham, aku join juga kelab kereta macam kelab JBTVC ni. Kemudian aku beli sebiji lagi kereta untuk wife aku. Menutup tahun 2014 adalah waktu yang dinantikan. Time ni lah Daria Adwani dilahirkan. Selepas Daria dilahirkan, boleh cakap rezeki aku betul-betul melimpah. Alhamdulillah, aku dinaikkan pangkat sebagai engineering manager. Tapi jodoh aku kat Padang Futsal ni tak lama. Aku jual Padang Futsal ni. Tahun ni juga aku kenal dengan 9 orang kawan aku ni. And then kami semua sepakat tertubuhlah Success Investor Group Sdn Bhd. Awal penubuhan kami memang aktif, ada buat buku, ada buat seminar santai free, and then kelas-kelas saham juga kami teruskan. Sampai satu tahap, bilangan komuniti Success Investor Group ni semakin membesar. Daripada tak ada office, dan kini kami ada office sendiri. Waktu ni kami dapat peluang untuk take over office sifu saham kami, iaitu Zam Saham. Bagi mengukuhkan komuniti SIG ni, so kami merancang untuk menubuhkan koperasi SIG Johor Berhad. Dan Alhamdulillah, idea ini akhirnya dapat direalisasikan. Pada Ogos 2015, kami semua bersetuju menubuhkan koperasi ini. Tahun ni juga aku dapat peluang beli sebiji lagi rumah. Dan pembelian ini adalah merupakan pelan perancangan kami untuk menyambut kelahiran anak kedua kami, Durah Imani. Disember 2015 adalah perubahan besar dalam hidup aku. Dan ketika itu, aku mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Tahun 2016 adalah permulaan aku sebagai usahawan. Ketika itu, produk yang aku jual adalah Glutacap. Untuk pengetahuan kalian, semenjak aku berhenti kerja, tugas menjaga anak-anak jatuh kepadaku. Ketika itu, wife aku masih lagi bekerja. So, ke mana aku pergi, aku bawa anak-anakku. Time tu juga, aku mengambil peluang untuk mempelajari benda-benda baru. Kali ni aku belajar macam mana menternak ayam. Rata tempat jugalah aku cari otai-otai ayam ni. After dah dapat teori semua, kemudian time untuk praktikal. Kali ni
kita ternak ayam. Untuk permulaan tu, aku buat dari A sampai Z. Sampai part menjual tu lah paling seronok. Settle je projek ternakan ayam, kita orang mulakan pula sesi renovasi bilik seminar ni. Semua proses renovation ni kita orang buat sendiri. Daripada proses pemasangan dinding, mengecat dan wiring, semua buat sendiri. Kita orang juga ada buat servis catering. So senanglah penyewa boleh juga makan kat sini. Lepas je projek ayam dan bilik seminar ni siap, aku ada terlampau banyak masa lapang. So aku bercucuk tanam dan buat kabinet dapur bini aku. Tapi momen yang paling aku tak dapat lupa ketika itu, aku struggle gila babe. Kau bayangkan aku bawa ayam dan juga bawa anak-anak aku. Paling teruk, aku letak anak aku dekat bawah dashboard. Selang beberapa ketika, bos aku kontak balik. Dia ajak aku untuk bekerjasama semula. So disebabkan perkara-perkara tersebut, aku decide untuk ubah semuanya. Aku berhentikan bini aku kerja dan aku mau join balik UTX. Kali ni aku dapat position baru, iaitu Product Development Manager. The best part, walaupun aku masih bekerja di Ultratrack, bos aku bagi kelonggaran untuk aku buat apa saja yang aku inginkan asalkan kerja dia siap. So, aku dan kawan-kawan aku set up tim projek ternakan lembu secara integrasi. Pada tahun ni juga, wife-aku akhirnya berjaya mendapat master dalam bidang yang dia cuburi. Bangga juga siut tengok dia naik pentas. Tahun ni jugalah kita orang buat pembetulan apa yang kami silap. So kita orang ada buat pemindahan reban ke tempat yang baru yang lebih jauh dari penempatan. Kalau sebelum ni reban kita orang memang dekat dengan penempatan. So kami rasa bertanggungjawab untuk ubah. Kalau ikut kerugian memang betul-betul rugi. Korang belum untung dah kena pindah tempat baru. Tapi kita move on. Next step, kita orang pergi ke expo-expo untuk memperkenalkan SIG. Dan syukur Alhamdulillah, lepas tu SIG mula dikenali. Dan yang paling aku tak sangka, kita orang berjaya duduk semeja bersama YB Ismail dan membentangkan secara direct mengenai idea kami untuk membantu penduduk kampung. Atas faktor operasi dan lokasi, kami terpaksa tutup bilik seminar ni sebab terlampau jauh dan lebih menyedihkan. Daripada 9 anggota asal, kini SIG tinggal 4 orang. Walaupun anggota asal ramai yang berpecah, perjalanan tetap diteruskan. Next, kami organise satu majlis jamuan rakyat bersama penduduk kampung yang dirasmikan oleh YB Ismail. Matlamat majlis ini adalah untuk mewawarkan kepada penduduk kampung bahawa kita akan menjalankan projek ternakan ayam kampung untuk melahirkan peternak-peternak yang berjaya di kalangan penduduk kampung. Dan Alhamdulillah, YB Ismail meluluskan bantuan geran kepada koperasi. Orang cakap, langit tak selalu cerah. Boleh cakap, timing kita orang tak berapa kena. Malaysia ketika itu menjalankan proses pemilihan raya dan kerajaan baru dibina. Impaknya, geran diberikan kerajaan terdahulu dibatalkan. Nak tak nak, projek bersama penduduk kampung tetap dijalankan. So, kami terpaksa jual semua lembu-lembu kami. Hasil jualan tu dijadikan modal projek bersama penduduk kampung. Walaupun macam-macam dugaan mendatang, tapi semangat kami berempat tetap utuh. Ketika itu, kami yakin dapat meneruskan projek tersebut menggunakan dana kami sendiri. Dan bagi meningkatkan motivasi diri, kami berempat sepakat mengikuti satu program koperasi di Filipina. Namun, belum sempat aku berdiri, aku jatuh terduduk lagi. Kali ni, aku rugi banyak dekat trading online aku. Boleh cakap kerugian dalam trading online ni hampir ratus ribu juga. Sejak tu semua jadi serba tak kena. Aku cuba juga bangkit. Dengan baki modal dan saving yang ada, aku cuba untuk set up projek tanaman cendawan kukuh. Projek ni ikutkan boleh buat.
Tapi bila aku tambah tolak kos operasi, kos pekerja semua, aku rasa benda ni tak boleh diteruskan. So aku stop. Kemudian tibalah kelahiran Zayan Anaki, anak ketiga aku. Dalam tempoh ni aku banyak bersama-sama dengan anak-anak aku, Daria, Iman, meluangkan masa bersama mereka. Boleh cakap inilah fasa yang paling down aku rasa. Dalam tempoh ni aku banyak fikir dengan apa yang selama ni aku buat. Dan aku realise sebenarnya aku boleh bahagia dengan tengok anak-anak aku ni je. Dan macam biasa, kalau aku merasa down, aku pasti buat sesuatu. Kali ni aku buat projek renovate rumah aku sendiri. Boleh cakap inilah terapi minda aku yang paling efektif buat masa ni. Siap renovate rumah, aku dapat semangat baru. Kemudian kami teruskan progres perjalanan projek ternakan ayam kampung ni bersama dengan orang kampung. Alhamdulillah, tanpa diduga bantuan daripada Allah tiba. Kami diberikan bantuan di bawah program Koperasi Komuniti Johor. Pada masa yang sama, aku berkenalan dengan Mr. Kim, seorang businessman daripada Korea. Mr. Kim menawarkan kepadaku bekerjasama dengannya. Kami akan membuka pusat tuition yang mana pusat tuition ini akan mengutamakan sesi pengajaran penguasaan bahasa Inggeris. Aku menerima tawaran ini kerana bagi aku Mr. Kim seorang yang berpengalaman dalam perniagaan. Jadi aku boleh belajar banyak benda dengan dia. Boleh cakap 90% student di sini kebanyakannya adalah warga negara luar. Tapi ujian Tuhan datang lagi. Di saat aku ingat semuanya berjalan dan lancar, coronavirus pula melanda Malaysia. Operasi pusat tuition terpaksa ditutup dan aku tak pastilah bila akan mula balik selagi coronavirus ada lagi. Tetapi biarpun musibah ini berlaku, aku tetap bersyukur. Projek ternakan ayam kampung bersama dengan penduduk kampung masih boleh dilakukan. Syukur Alhamdulillah. Moga projek ini boleh diteruskan sampai bila-bila. Sepanjang PKP ni juga, kita orang menjadi rider. Semua produk-produk ayam kami akan hantar ke rumah pelanggan. Semuanya bagi mematuhi SOP yang diberikan. Kini PKP telah tamat. Apakah perancangan anda 10 tahun mendatang? Aku nak ambil kesempatan ni ucapkan ribuan terima kasih kepada family aku, sentiasa ada di sisiku, susah dan senang. Thank you juga dekat 3 kawan aku, Saifuddin, Saiful dan Halim. Korang memang awesome, bye. Serius. Thank you buat rakan ternak Abang Long, Abang Syah, Abang Rizam dan kawan-kawan. Terima kasih kepada semua anggota koperasi. Dan aku mohon maaf andai ada salah dan silap. Dan insyaAllah semoga ukhuwah kita terus mekar dan tinggi usia. Serius, video ni siap aku nak nangis. Bye.